Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara pengurus majelis, seterusnya nazir, seluruh jawatan kuasa masjid, imam dan bilal masjid Bukit Baru Puchong, betul tak? Masjid Bandar Bukit Puchong. Alhamdulillah, terima kasih ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dihormati. Saya sangat hargai kesudian tuan-tuan puan-puan untuk terus stay di masjid ini. Isyak kita 8.14. Saya harap ayah-ayah ibu dapat beri kebenaran kepada saya untuk tangguhkan solat isyak sampai ke jam 9. Saya mohon maaf atas kelewatan. Ini pun sudah habis pecut dan dalam poster pukul 8. Jadi saya harap saya dapat bermula tepat pada masanya, walaupun sebenarnya kita perlu mula lebih awal sebab maghrib sudah semakin awal. Tanpa membuang masa, sebab masa hanya terbatas, kita bertemu pada malam ini untuk mencari formula daripada bangsa Turki. Kita ni bangsa Melayu. Apa yang baik daripada bangsa Turki yang boleh kita pelajari? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia memuliakan bangsa Arab apabila bangsa Arab berpegang pada Islam. Bila bangsa Arab meninggalkan Islam, Allah menghina mereka sehina-hina, sebagaimana berlaku pada kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masihi. Allah takdirkan orang-orang Turki berpegang kuat pada Islam. Allah muliakan bangsa Turki. Mereka tidak sampai 200 tahun sahaja wujud, tetapi Allah menganugerahkan hadiah yang sangat mahal, yaitu kota Konstantinopel yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW jatuh kepada bangsa Turki, bukan bangsa Arab. Ini adalah takdir Allah yang memberikan kepada hamba-Nya kemenangan selepas Allah memilih hamba mana yang paling menepati kelayakan yang dipikirkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bangsa Turki meninggalkan Islam, Allah menghina mereka sehina-hinanya. Kalau bangsa Melayu pegang pada Islam, Allah akan muliakan kita. Pendek kata, nak mulia tidak ada jalan kecuali berpegang kuat kepada Islam. Maka tuan-tuan, malam ni saya akan berkongsi dengan anda dalam masa sejam bagaimana orang-orang Turki mendidik anak-anak mereka dengan semangat keislaman, sehingga lahirnya tokoh-tokoh yang luar biasa melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang Arab dan orang-orang sebelum daripada mereka. Adik-adik yang datang malam ni, cerita malam ni adalah tentang anda, wahai adik-adik. Cerita tentang kanak-kanak yang melangkah sejarah, pemuda-pemuda yang melangkah sejarah. Gambar di hadapan itu, di bawah di bahagian kanan adalah individu yang digelar sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Yazid bin Murad bin Orhan bin Osman Al-Ghazi. 7 keturunan sampai ke Najawan. 7 keturunan, tuan-tuan. Orang dahulu mereka sangat menjaga keturunan supaya anak tu dapat meneladani datuk moyang dia tu lebih daripada tokoh-tokoh lain yang jauh daripadanya. Zaman lokasi pun jauh, zaman pun jauh.
Untuk makluman tuan-tuan, dinamakan Mehmet. Orang Arab memanggil Muhammad. Sebenarnya nama dia Muhammad, tapi Turkish dia dipanggil Mehmet, Sultan Mehmet. Kenapa disebut Mehmet ataupun Mehmet II? Kalau Google Mehmet II, Sultan Mehmet II, kerana orang Turki ni dia nak didik anak dia, hang ni bila besar nanti jangan duk jadi Justin Bieber, jangan duk jadilah artis tu artis ni. Hari ni macam-macam nama daripada anak-anak, tapi orang-orang Turki mereka namakan anak dia orang sempena nama Rasulullah SAW dan nama moyang dia Mehmet I, yang ni Mehmet II, supaya kamu bila besar nanti papa anak kamu ikut moyang kamu tu. Dia bagus, dia melangkah sejarah. So tak payah nak ambil tokoh-tokoh yang kamu tak pernah jumpa, yang kamu jauh daripada kamu. Ambil tokoh yang dekat daripada kamu, keturunan kamu, wahai anak anda, iaitu Sultan Mehmet yang pertama. Sebab itu nama dia Mehmet. Maksudnya bila kita nak didik anak, bila kita nak anak kita melangkah sejarah, macam anak nama guru saya namakan Aqil Muhtadi Al-Fatih. Anak baru 2 bulan tengah tidur dalam kereta tu, Aqil Muhtadi Al-Fatih. Sebab ayah dia ada vision, ayah dia ada cita-cita. Anak tu nak jadi apa, pilihan di tangan dia nanti. Kita jangan lupa sana jadi macam apa kita nak, tetapi sekurang-kurangnya biarlah dia bermula daripada nama yang baik. Aqil, bijaksana. Muhtadi, orang yang bijak memberikan petunjuk. Al-Fatih adalah pembuka. Itu contoh nama yang baik. Dan saya rasa ayah-ayah ibu yang ada di sini pun ada ramai anak-anak, mungkin 20 orang, 30 orang yang ada di sini, anak ramai. Dan nama anak-anak itu pun comel-comel berlaku. Berikan nama anak dengan nama yang baik, kerana nama anak sahaja boleh mempengaruhi karakter anak tersebut, sebab ia adalah doa. Rasulullah SAW memberikan isyarat yang istimewa kepada pembuka kota Konstantinopel. Hari ini di mana duduknya Konstantinopel, tuan-tuan puan-puan sekalian? Istanbul. Aku datang. Kalau anda pernah sampai ke Turki, dan saya sangat mencadangkan tuan-tuan berkesempatan pergi ke Turki, sebab itulah satu-satunya bumi sejarah yang masih selamat untuk anda dekati. Kalau anda mau ke Baghdad, anda dalam bahaya. IS ada di mana-mana untuk membunuh anda. Kalau anda ke Damsyik, rejim Bashar Assad boleh menembak anda pada bila-bila masa. Kalau anda ke Palestin, anda perlu melalui jalan yang selamat. Tapi Istanbul, sejarahnya pun lama dan ia selamat untuk anda menziarahinya. Boleh pergi dengan package umrah, dan saya lebih seronok kalau anda dapat pergi tanpa package umrah. Maknanya pergi semata-mata untuk belajar, untuk mengkaji. 3 hari tak dapat apa, kena pergi 5 hari, seminggu, supaya banyak dapat tuan-tuan pelajari daripada cerita bangsa Turki yang asal usul diorang ini hanyalah 200 orang penunggang kuda yang merempit di Gunung Ghana. Tak ada apa-apa kemuliaan 200 orang penunggang kuda yang merempit di Gunung Ghana. Tetapi tak sampai 200 tahun Allah memberikan pada mereka sesuatu yang bangsa Arab tidak pernah diberikan, iaitulah kota Konstantinopel, pusat pentadbiran Empire Rome yang sangat besar, dianugerahkan kepada orang Turki. Tuan-tuan, kalau anda tengok kota Konstantinopel ini, ia sangatlah tebal. Tembok pertahanannya sahaja ada 2 lapis, dan bukan 1 meter, 10 meter, 15 meter tebal. Kalau anda pergi ke laut pula, anda akan mendapati kota ini adalah kota 3 segi, 26 km persegi. Di laut pun ada tembok-tembok yang akan menyebabkan tembok ini dikawal dengan rapi. Tuan-tuan, kalau anda mahu menyerang dari arah pelabuhan, anda
yang saya senaraikan dalam jadual ini, mereka yang pernah sampai ke Konstantinopel tetapi tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bukan seorang dua sahaja yang pernah sampai ke kota Konstantinopel. Menurut sarjana Turki, ada 12 percubaan sepanjang 800 tahun manusia-manusia yang berusaha untuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuftahanna al-Qastantiniyyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dhalika al-jaysh. Kota Konstantinopel akan dibuka oleh umatku. Sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya, sebaik-baik raja itulah rajanya, sebaik-baik tentera itulah tenteranya. 12 zaman, 12 generasi cuba nak tawan kota Konstantinopel yang kebal, tapi gagal. Namun yang diberikan kejayaan, akhirnya Allah beri pada seorang pemuda yang bernama Sultan Mehmed yang kedua. Pada usia beliau 21 tahun, memimpin 150,000 tentera, menggunakan taktikal peperangan yang paling advance, teknologi peperangan yang paling advance, dan berjaya menawan kota ini dalam hanya 2 bulan sahaja. Macam mana budak ni dapat melakukannya dalam tempoh 2 bulan? Dan isu yang lebih besar, umur dia adalah umur menikmati PTPTN. 21 tahun, pakcik-makcik semua. Ada anak tak umur 21 tahun? Tanya anak 21 tahun. Yang 21 tahun ada kat sini malam ni. Apa sejarah yang pernah anda buat? Ada kampung tak pernah ada perintah. Budak 21 tahun ini menawan kota paling kebal di dunia. Maka inilah yang menarik saya ke Turki, menarik saya terjun sedikit dalam bidang akademik master, membawa saya menulis buku-buku tentang Al-Fatih. Sebab saya tertanya-tanya, macam mana orang Turki boleh lahirkan budak 21 tahun jadi sultan, lepas tu tawan kota yang orang-orang Arab tak boleh nak buat? Macam mana mereka boleh buat? Dan saya percaya bila saya kaji, kesimpulannya Al-Fatih ini bukan lahir kat planet Krypton. Anak muda tahulah maksud saya. Yang kaki kuat tengok Avengers, Iron Man, dia faham maksud saya. Al-Fatih ni dia bukan guna ilmu sihir. Al-Fatih ni tuan-tuan, Allah panjang sebenarnya kalau nak bincang. Ada 2 faktor serentak. Kalau anda tanya saya akan jawab. Ada 2 faktor serentak. Pertama, didikan yang powerful. Orang-orang Turki, diorang pandang anak-anak kecil macam hati yang pakai di Malaysia. Diorang tidak pandang kamu hanya sebagai kanak-kanak yang kami UPSR je. Diorang pandang anda sebagai pemimpin dunia. Oh, ada pemimpin dunia datang ke masjid kita, mari kita beranikan dia. Ini tidak, budak-budak dihalau keluar. Orang Turki, dia nampak budak, diorang memuliakannya. Kalau tak percaya, bawa budak ke Istanbul, tengok rakyat Turki buat macam mana pada anak anda. Diorang tak minta izin untuk cium anak anda. Sebab diorang suka budak-budak. Diorang nampak dia budak, ini pemimpin dunia, kita kena berikan dia pengalaman seawal mungkin. Sebab nanti kalau ikut sistem yang ada sekarang lambat. Tak maaflah saya kata macam tu. 12 tahun PSR, 15 tahun PT3, 17 tahun SPM, PhD umur berapa? Master umur berapa? Sebab itu dia kena percepatkan. Dan benda ini boleh mengundang perbezaan pendapat, tapi spirit untuk mempercepatkan proses pendidikan. Dan itu faktor pertama. Faktor kedua tuan-tuan, yang ini mungkin pandangan yang tidak popular. Tidak boleh dinafikan Al-Fatih ini dia genius. Siapa kanak-kanak genius yang anda kenal? Adi Putra kan?
Genius. Bukan Adi Putra pelakon tu, ini Adi Putra budak tu yang sangat genius. Mana azan ni? Tahu saya teruskan masa aku tak lama. Saya mengkaji Sultan Mehmed ni. Dia genius. Allah bagi dia genius dan degil. Ni bagus sana. Genius dan degil. Genius ni orang lain belajar pagi sampai petang, dia tidak, dia boleh faham. Tapi dia degil. Tak percaya, umur 8 tahun dia tak nak baca Quran. Syekh Mullah Ilyas Afandi, nama seorang tu guru ni, datang kepada Mehmed. Aku ni nak ajar kamu Quran. Kamu tu baru 8 tahun, ayah kamu surah aku ajar kamu Quran. Mehmed kata, dia cetulan dia kurang. Dia buat tak tahu je. Mu nak ajar Quran. Mu siapa? Aku anak sultan. Ikut aku nak buat apa? 8 tahun aku tak nak baca. Ini fakta, iaitu Sultan Murad, ayah kepada Mehmed, telah menunggang Tok Guru dan menunggang pendekatan. Sultan Murad bila dapat tahu buku report anaknya banyak merah, buku report anaknya budak ni diberitahu cikgu-cikgunya dia tak nak mengaji Quran, maka Sultan Murad, sultan yang sangat serius mementingkan pendidikan anak. Tuan-tuan, dalam Quran kan, yang dirakamkan Quran, banyak peranan ayah tahu dalam pendidikan anak. Ibu dia bertanggungjawab membesarkan dengan kesihatan, kasih sayang. Tapi pendidikan di sini, pendidikan di spiritual, ini ayah kena main peranan. Kalau tak percaya, ada cerita Luqmanul Hakim itu dalam Quran. Ada cerita Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ada cerita Nabi Ya'qub dengan anak-anaknya Bani Israel. Ada cerita Nabi Nuh dengan anaknya yang menderhaka kepadanya ketika 3 orang anak lagi bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera. Kenapa Allah rakamkan lelaki-lelaki yang mendidik anak-anak? Sebab akan ada satu zaman ayah sudah tidak menjadi ayah. Berapa ramai anak yatim piatu bukan kerana kematian ayah dan ibu, tetapi kerana ayah dan ibu tidak mendidik anak-anak mereka, bahkan menghantar anak mereka ke sekolah yatim piatu, sekolah-sekolah kebajikan dan seumpama dengannya. Maka sebab itu, kalau ayah tinggalkan peranan untuk didik anak, anak takkan jadi, anak takkan menjadi. Sibuk macam mana kita bekerja office hour pun, once kita bersama dengan anak, berikan masa itu sebaiknya. Kuantiti tak penting, kualiti, komunikasi dengan dia, berikan pendidikan kepada dia. Bila ayah serah pada mak, memang takkan jadi. Sebab Quran merakamkan Luqmanul Hakim, Ya'qub, Ibrahim, Nuh. Mana nama-nama besar itu, tuan-tuan? Ibu, ayah kena serius kedua-duanya. Sultan Mehmed jadi hebat sebab didikan ayahnya sendiri yang serius. Bila anak tak nak baca Quran umur 8 tahun, anak tak nak baca Quran umur 8 tahun, ayah tukar untuk guru lain dan ayah tukar mentor ataupun cara untuk didik. Sultan Murad telah menghantar untuk guru yang sangat popular, yang sangat dikenali ramai dan sangat dikenali dengan ketegasannya. Namanya Mullah Al-Qurani, ataupun dalam bahasa Arab Al-Qurani. Beliau inilah yang telah mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih membaca Al-Quran. Pada mulanya memang Mehmed ini dia meremehkan juga Mullah Quran, Mullah Al-Qurani. Tetapi bila Sultan Murad memberikan lesen, green light kepada Syekh Al-Qurani untuk menggunakan rotan, maka rotan itulah yang telah menyebabkan Mehmed tidak ada pilihan. Orang-orang dulu, diorang guna rotan bukan untuk solat je,
diorang guna rotan untuk Quran. Kalau kamu tak respect aku, rotan. Adab adalah segala-galanya dalam pendidikan Islam. Mana boleh ilmu nak masuk pada anak murid yang tak ada adab dengan tok gurunya. Maka sebab itu tak boleh kompromi. Kalau kamu tak pandai nak hormat saya kena rotan kamu. Dan ini adalah arahan daripada ayah kamu. Maka tuan-tuan, terima kasih kepada rotan. Kerana dengan rotan inilah Ahmad dapat menghafal Al-Quran seawal umur 10 tahun. Orang-orang hebat tuan-tuan, anda kaji, mereka semua adalah menghafal Al-Quran. Mereka dengan Quran, Al-Quran itu dalam dada mereka. Maka kalau anak-anak kita yang jenius-jenius masukkan Al-Quran ke dalam hati mereka, percayalah. Saya banyak program dengan adik Darwish dan Darwisha. Anda boleh YouTube namanya. Umur baru 4 tahun sudah boleh hafal 4 surah. Umur baru 6 tahun sudah boleh hafal 7-8 surah. Wow, bayangkan yang adik Darwish Darwisha. Dan saya berkongsi dengan ibu mereka, bila anak dimasukkan Quran lebih awal, sejak daripada dalam perut dah dibacakan Quran, percayalah budak ni akan dapat jenius. Jenius dia boleh dapat dengan Quran. Dan ternyata adik-adik ni kita dapat tahu sekarang ni diorang pandai bercakap dalam bahasa asing. Diorang sertai taekwondo. Diorang sedang menyertai banyak program-program yang menyerlahkan potensi diorang di sekolah diorang. Hanya kerana mereka bermula daripada Al-Quran. Nombor 2, kalau anak-anak jenius, berdasarkan saya kaji Sultan Murad yang kedua ni dan Sultan-Sultan Kerajaan Osmaniyah ni, diorang menjeniuskan anak diorang dengan berkahwin dengan bangsa lain. Macam boleh Melayu kahwin Cina, Cina Muslim. Kita orang negeri Selangor cari orang Kelantan. Tak, itu bukan maksud saya. Kahwin kacukkan. Kalau tak percaya, sila kaji isteri Sultan Murad yang kedua. Sila kaji ayah Muhammad Al-Fatih. Ibu Al-Fatih memang orang Turki, tetapi Turki yang terlalu jauh daripada Istanbul. Dan ibu Al-Fatih adalah isteri ketiga Sultan Murad yang kedua. Ibu-ibu jangan marah, bab ni sensitif. Sebab apa? Sultan-Sultan Osmaniyah yang diorang berpoligami. Tapi poligami diorang bukan kerana tuntutan akhir zaman. Tak, diorang berpoligami sebab diorang nak merapatkan hubungan dua kuasa. Contoh, Sultan Murad berjaya tawan satu negara namanya Albania, dan ada yang masuk Islam. Maka raja yang masuk Islam itu telah menghantar anaknya untuk dijadikan isteri kepada Sultan Murad. Sultan Murad pun menikahinya dengan tujuan satu je, bukan untuk bersama selamanya bersama dengan isterinya. Sebab Sultan Murad ni orang yang sentiasa berjihad fisabilillah. Sultan Murad tak ada masa pun nak duduk lama-lama dalam rumah. Tetapi tujuan dia satu je. Orang-orang Turki dia nampak benda ni, supaya ada suriah. Kahwin kacukkan, Albania, Turki, anak lahir, genius. Bila Sultan Abdul Hamid yang kedua hantar pekerja istananya ke Johor untuk dikahwini oleh Sultan Kerajaan Johor waktu itu, maka lahirlah orang-orang hebat seperti Ungu Aziz, Prof. Said Naqib Al-Atas, orang-orang genius. Cuba kaji keturunan diorang. Diorang kahwin kacukkan. So idea saya ni tak popular, tetapi kalau tuan-tuan nak bercakap tentang parenting, itulah yang saya kena beritahu. Saya kena adil. So faktor Al-Fatih jadi genius, pertama sebab Quran dimasukkan lebih awal. Yang kedua, dia mempunyai ibu dan ayah yang tak pernah bertemu, tak pernah dia tinggal
dia memang jauh-jauh, paling kurang dia kejauhan. Dan lagi bagus, negara yang berbeza, bangsa yang berbeza, dan akhirnya anak yang lahir itu genius. Ya, jadi boleh fikir-fikirkanlah hadiah ini untuk anak-anak anda yang belum kahwin lagi. Tuan-tuan, saya ada beberapa perkara saya nak kongsi. Kalau anda nak mencatat, anda boleh catat. Ada 10 kaedah Sultan Murad yang kedua mendidik anaknya. Pertama, boleh nampak slide ya? Tuan-tuan boleh nampak kan? Tak maaf kalau dia tak full di atas tu. Pertama, saya sudah beritahu tadi, nama anak itu sendiri mestilah mempunyai kebaikan. Sebab itu dinamakan Sultan Mehmed. Sebagaimana saya kata tadi, kalau saya boleh jalan, ini Al-Fatih. Okey, tampan orangnya. Bukan dia saja tampan, sampai kepada datuk pun tampan. Tua tapi tampan, tua tapi masih lagi boleh berjihad. Ini orang-orang Turki. Mereka sangat menjaga kesihatan raja-raja mereka. Tubuh diorang, penampilan diorang baik. Kenapa nama Muhammad? Supaya kamu jadi macam datuk kamu. Kita ada anak, contoh saya nama Syahri. Nama anak ketiga saya nanti Syahri 2. Saya tak tahu macam tu lah, sebab apa sejarah saya buat. Tapi saya boleh menamakan anak saya, ini style orang Turki, Abdul Rahman 2. Ayah saya Abdul Rahman 1, tapi saya namakan anak saya Abdul Rahman 2. Seandainya pada ayah kita ada sejarah yang mahu anak kita teladani. So nampak ya, faktor pertama pada nama anak. Nama anak kalau boleh biar meneladani mana-mana tokoh. Lagi bagus, macam contoh saya ada datuk saya daripada belah mak, namanya Tuan Guru Yaakob bin Ishaq, yang membangunkan Pondok Bangit tu Pak Kelantan, iaitu ayah kepada MD Kelantan sekarang. So saya rasa Tok Guru Yaakob ini orang yang pernah merebut dalam ISA, orang yang pernah berjuang melawan penjajah, saudara yang pernah ada di dalam jasad itu mungkin mengalir dalam diri saya, sehingga saya rasa yang benar saya pun kena kata benar, yang salah saya kena kata salah. Saya kena jadi macam datuk saya, individu yang ada prinsip. Contohnya lah. Okey, nombor 2, kalau anak-anak jadi sehebat Al-Fatih, tuan-tuan, puan-puan kena membesarkan anak dengan cerita-cerita sejarah. Dalam bilik tidur anda dengan anak-anak kecil anda, ada tak VCD player pasang Quran sebelum tidur? Atau anak tidur depan TV lagu? Atau anak tidur dengan lagu Gangnam? Tak boleh. Anak ketika nak tidur itulah waktu paling berbahaya. 15 minit dia tengah duduk nak tidur tu, itulah yang paling kritikal untuk minda dia. Maka tolong masukkan Quran ketika anak kecil ini dalam proses nak tidur. Jangan biar dia tertidur depan hi-fi. Jangan biar dia tertidur depan UPP. Jangan biar dia tertidur depan Mickey Mouse. Dia tengok tak apa, tapi jangan biar dia tertidur di situ, sebab dia akan terbawa-bawa dalam mimpi. Dan once dia masuk dalam mimpi, budak ni dia akan jadi macam apa yang dia tengok dalam mimpi. So elakkan. Pasang Quran. Kalau tak ada Quran, kita baca Quran, sebab anak sangat sensitif 15 minit sebelum tidur dengan apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, apa yang dia sentuh. Okey. Ibu Muhammad Al-Fatih membesarkan Al-Fatih dengan cerita-cerita sejarah. Sebab itu budak membesar dengan keinginan kuat untuk jadi manusia melangkah sejarah. Mana boleh anak melangkah sejarah kalau tak ada cerita sejarah dalam hidupnya? Maka anak dibesarkan dengan cerita-cerita sejarah.
Nama ibu Muhammad Al-Fatih ini Ummahatun. Dua. Yang ketiga, ayah kena tunjuk contoh. Sebab anak tak faham apa yang ayah cakap, tapi anak sangat faham siapa ayah. Maka sebab itu sentiasa tunjukkan contoh yang terbaik pada anak-anak kita. Sultan Muhammad, dia kenal siapa ayah dia. Ayah dia sendiri jarang jumpa dengan dia, bersama dengan dia ketika kecil-kecil dahulu. Maka sampai dia besar, dia faham ayah dia bukan sibuk bekerja cari duit, tapi ayahnya sibuk berjuang memberikan kebaikan pada orang, dan dia sangat terasa untuk jadi macam ayahnya. Jadi tuan-tuan, Sultan Murad adalah individu yang sentiasa berjihad fisabilillah. Darah itu mengalir dari zaman ke zaman. Maka anaknya yang bernama Muhammad ini, dia sentiasa nampak ayahnya tak lekat dekat istana. Maka dia pun dengan automatically dia nak jadi macam ayah. Hari ini berapa ramai anak-anak bangga dengan ayah mereka kerana kereta besar, rumah besar dan isteri yang besar. Berapa ramai yang saya bangga dengan ayah saya sebab ayah saya berjuang Islam. Kalau ada anak macam tu memang bagus dan mantap. Muhammad bangga dengan ayahnya sebab ayah saya adalah pejuang. Dipanggil Al-Ghazi, pejuang. Saya pun mesti jadi macam dia. Tiga. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam poin yang ketiga ni, Al-Fatih, dia pergi ke Konstantinopel. Umur dia 21. Muda. Tetapi bagi dia, itu dah tua. Sebab ayah aku pergi Konstantinopel umur SPM. Tuan-tuan, boleh semak benda ni semudah Google sekarang. Ada data plan, ada gadget, semak sekarang. Sultan Murad pergi ke Konstantinopel umurnya 17 tahun nak jadi Al-Fatih. Tapi Allah tidak mengizinkan kemenangan kepada dia. 17 tahun. Kenapa dia tak ambil SPM? SPM itu penting untuk dia. Ya. Diorang diberikan, diorang merasakan kita kena sampai ke Konstantinopel, baru orang akan kata kita ni jantan. Kalau tak sampai ke Konstantinopel, kita kondan suamiku sotong. So, kena sampai Konstantinopel, baru orang kata ini barulah pejuang. So, orang-orang dulu bila diorang jadi sultan, benda nombor satu diorang akan buat, diorang akan pergi Konstantinopel supaya nak tunjuk sultan ini bukan sultan yang boleh kamu main-main wahai musuh-musuh Allah. 17 tahun jadi sultan, dia terus pergi ke Konstantinopel, Sultan Murad. Maka Muhammad tidak ada pilihan. Aku mesti jadi macam ayah aku. Muda-muda lagi dah berjuang. Masya Allah. Nombor 4, tuan-tuan, jangan terkejut kalau saya kata Al-Fatih sudah jadi gubernur seawal umur 5 tahun. Gila. Memang tak gila. Saya nak clarify. Muhammad menjadi gubernur pada umur 5 tahun pada nama saya. Nama saja Menteri Besar Selangor contohnya, tapi yang bekerja di bawah itu adalah orang-orang senior. Tetapi orang Turki, kenapa mereka nak nama gubernur ini adalah pewaris-pewaris tahta, bakal-bakal pewaris-pewaris tahta? Sebab diorang nak terik dari awal, diorang nak bawa dalam suara walaupun mudah 5 tahun tak jadi pandangan. Tapi tak apa, biar dia terdedah dari awal. Ini orang-orang Turki, diorang mempercepatkan proses pentadbiran anak-anak diorang. 5 tahun ayah nak kamu dah terdedah dengan politik, ayah nak kamu dah rapat dengan orang-orang tua, orang-orang kanan ayah. Masya Allah. 7 tahun dia jadi gubernur di satu kawasan lain pula, negeri. Tadi Selangor berada. Tadi negeri Amasyah, sekarang negeri Manisa. 7 tahun jadi gubernur. Dia akan switch, dia akan tukar-tukar tempat sebab
nak bagi pengalaman yang berbeza. Wow, tuan-tuan, Masya Allah, ramai orang nampak cerita Al-Fatih sebagai orang yang hebat kerana kehebatan itu datang daripada kejeniusan dia, kebijaksanaan dia. Dia dipilih oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya kita nampak orang seperti Al-Fatih, dia bukan muncul tiba-tiba. Dia ada proses pendidikan yang ketat, termasuk menjadi ketua pengawas di negara-negara ini. Jadi tuan-tuan, itu yang keempat, dedahkan anak-anak lebih awal kepada apa yang ayah lalui. Saya malam ini bawa anak, walaupun kuliah maghrib, sepatutnya saya tak bawa anak, tapi anak tak faham pun saya cakap apa, sebab 3 tahun baru umurnya. Tapi tak apa, dedahkan dia. Kadang-kadang kalau ada program macam esok, saya bawa anak. Tuan-puan pun, kalau ada perkara-perkara kebaikan yang anda buat, biar anak nampak benda tu. Semacam itulah laluan yang dilakukan oleh Sultan Murad. 5 tahun, 7 tahun, jadi gubernur. Masya Allah, subhanallah. Nombor 5, jadi 10 semua, insyaAllah. Yang ini saya sudah beritahu tadi. Quran nombor 1, tak boleh kompromi. Kalau perlu rotan, rotan. Anak takkan jadi Al-Fatih kalau Quran tak ada dalam dada. So ini benda yang mencabar. Kalau anak masih kecil, alhamdulillah. Tapi kalau anak dah besar panjang, tak payah jadi Al-Fatih pun tak apa. Jadi manusia cukup dah. Sebab ni dia kena seawal 8 tahun, ya, dia dirotan, ya, dirotan oleh Allah Quran ni kerana tidak mahu membaca Al-Quran. Ini yang paling best. Yang keenam, ketika umur Al-Fatih 12 tahun, ayahnya melakukan sesuatu yang lebih melampau, iaitulah kalinihan. Tak payah jadi menteri besar, papa nak bagi hang ganti papa Perdana Menteri. Fuyo, tuan-tuan. Nampak tak peta warna hijau? Besar kecil, besar gila. Ini bukan negeri, ini negara. Sekali lagi, kalau tuan-tuan tidak percaya, sila Google sekarang. 1444 Masehi, siapa Sultan Kerajaan Turki? Sultan Murad yang kedua menyerahkan tahta kepada anaknya 12 tahun. Dan kali ini beliau tidak di USA. Sebab soalan bocor, tak adalah. Sebab ayah nak kamu belajar. Sebenarnya dia cerita Sultan Murad, dia beruzlah. Dia rasa sedih dengan kematian anak keduanya. Al-Fatih anak ketiga, ramai orang tak tahu. Anak ketiga, tuan-tuan, Sultan tak target untuk jadi pewaris tahta biasanya. Ayah mana letak harapan anak ketiga untuk mewarisi kepimpinan keluarga kan? Ayah mesti target anak lelaki pertama. Kalau anak perempuan pertama, anak lelaki yang pertama, yang anak keduanya. Anak ketiga ni tak ada dalam list seorang ayah biasanya. Tetapi dah Allah takdirkan meninggal dunia belaka adik-beradiknya, abang-abangnya 2 orang meninggal dunia, Alauddin Chalbi, Ahmad Chalbi mati dibunuh oleh Byzantine. Maka ayah dengan segera mengambil anaknya untuk ditarbiyah dengan cepat. Ayah pun tengah sedih, ayah nak beruzlah, anak ayah dah mati, jadi ayah pun nak kena uzlah. Mungkin ayah pun dah tak lama, ini mungkin wake up call daripada Allah Ta'ala. Maka ayah nak kamu ambil alih tempat ayah. Sekejap je, cuba try sebulan 2 macam mana. Subhanallah, tuan-tuan, khilafah besar. Budak 12 tahun, apa benda boleh dibuat? Saya pernah jadi ketua pengawas lah di sekolah rendah kebangsaan Jalan Raja Muda Kampung Baru. Ketua pengangkar 12 tahun. Jadi itu pun macam-macam gangguan, tuan-tuan, macam-macam cabaran. Ini kan pula negara besar. Ramai orang mahu mengambil kesempatan bila Sultan berumur 12 tahun.
12 negara Kristian bergabung tenaga untuk mengambil kesempatan memusnahkan kerajaan Utsmaniyah pada 1444. Tetapi ada ceritanya tuan-tuan, dan mungkin inilah cerita yang paling penting bagi saya pada malam ini. Ketika Al-Fatih umurnya 12 tahun, dia diberikan amanah oleh ayahnya Sultan Murad. Pada awalnya Mehmet tak nak, papa biar betul nak bagi badani pada saya, janganlah bagi pada saya ya, saya muda lagi, saya nak kena enjoy. Tapi yang menyebabkan Mehmet budak ini dapat menerima juga taklifah sebagai sultan, sebab waktu ini dia sudah ada seorang ulama yang memotivasikan beliau. Kamu kena terima jawatan ini, ia penting untuk masa depan kamu. Kerana apa tu boleh baca sendirilah. Tetapi Syekh ini namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin, ulama yang paling hebat di belakang Al-Fatih ini dua orang, Mullah Qurani, Ibnu Ismail Al-Qurani, dan Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin sejak umur 12 tahun dah motivate anak-anak kena dibesarkan bukan hanya dengan halal haram, do and don'ts, pantang larang, tapi kena dibesarkan dengan motivasi. Motivasi maksudnya you can do that Fatihah, you can do that, beri motivasi. Serlahkan potensi dia, lihat anak di mana kekuatan dia, walaupun di hadapan mata kita ada kekurangannya. Serlahkan potensinya. Tuan saya tu, saya tu. Baik tuan-tuan, jadi apabila ayah memberikan tahta kepada anak 12 tahun, akhirnya Sultan Muhammad menerima dengan berhati. Kerana Syekh Syamsuddin dia terima, seluruh negara Kristian mengambil kesempatan ini untuk menuju kepada Sultan Muhammad untuk menghalau kerajaan Turki keluar daripada Eropah. Sultan Muhammad jadi kalut dan terkejut. Dia tak pernah sangka orang Kristian akan buat macam ni pada dia. Orang Kristian, diorang kata, kami sangat takut dengan Sultan Murad sebab dia tak pernah kalah dalam peperangan dengan kami. Tiba-tiba dia bagi kerajaan pada Sultan Muhammad, budak 12 tahun. Kami akan ambil kesempatan ini sebab ia mungkin datang sekali semua hidup kami. Maka 12 negara ini berkumpul di Varna. Tuan-tuan boleh Google The Battle of Varna 1444. Mereka berkumpul di Varna, dan satu langkah saja lagi akan sampai ke Edirne. Edirne ini sebelum Istanbul. Dan bila Sultan Muhammad dalam keadaan takut, cemas, dia tulis surat pada ayahnya, wahai ayahanda, tolong bantu saya sekarang, tolong pulang sekarang, ambil alih kesultanan untuk berdepan dengan 12 negara Kristian ini segera. Sultan Murad tuan-tuan bila dapat surat ini, dia tak pandang pun, dia tak respon pun. Dia kata pada anaknya, aku kesultan, kamu kesultan. So kalau kamu sultan, kamu belajar buat decision. Ayah bagi kamu sultan untuk kamu belajar buat keputusan. Ayah bukan jadikan kamu sultan seorang-seorang. Di bawah kamu ada orang-orang kanan ayah. Bincang dengan orang-orang tua, orang-orang senior yang kamu boleh consultation dengan orang. Diorang ada pakar-pakar dalam peperangan. Kenapa nak minta bantuan ayah? Kenapa manja sangat? Ayah tak respon surat Sultan Muhammad. Tuan-tuan, surat kedua yang diputuskan oleh Sultan Muhammad 12 tahun kepada ayah yang murah, yang sedang bermuslah, berbunyi apa? Wahai ayahanda, ayahanda telah melantik saya sebagai sultan, dan ayahanda kata ayahanda nak saya belajar jadi sultan yang buat keputusan itu ini. Alhamdulillah, sekarang saya sebagai sultan telah membuat keputusan wahai ayahanda. Keputusan saya yang saya mau umumkan kepada ayahanda adalah saya mengarahkan ayahanda untuk pulang ke Edirne, pimpin tentera saya untuk berdepan dengan 12 negara Kristian. Ambil Sultan Muhammad memberikan arahan kepada Murad, dan Murad kali ini menerima surat bukan daripada anaknya, tapi daripada seorang sultan. Dan dia telah menanggalkan jubah muslimnya, memakai jubah perang namanya kaftan. Dia telah muncul di Varna dan telah mencapai kemenangan besar, walaupun ramai korban daripada tentera Islam. Subhanallah. Ini bukan cerita pelipul bunyi macam pelik, tapi benar. Anda boleh pergi ke Turki,
Seperti Kepala Rama 1453 pergi ke Museum Askari, Museum Tentera. Semua orang Turki dah lukis gambar-gambar supaya tuan-tuan dapat memahami fakta ini dengan lebih mudah. Masya Allah. Nombor 7, anak-anak kena ada mentor. Masya Allah tuan-tuan, saya nak cakap ini pun berat sebab tak semua benda yang saya kongsikan anda ni saya buat pada anak kecil saya pun lagi. Tetapi kerana amanah untuk berkongsi, saya kongsikan. Ya, saya pun banyak benda yang saya kena baiki. Al-Fatih ni tuan-tuan, Sultan Murad ni, dia akan letak kepada anak-anaknya ini motivator. Syekh akan membentuk karakter ni, attitude dia orang. Bukan sekadar cikgu yang mengajar dalam kelas. Itu tak cukup. Bagi Sultan Murad, dia tak nak anaknya dapat straight A, tapi kau ajar cikgu, kau ajar namanya. Tak. Anak aku dapat straight A pun penting, Quran dalam dada pun penting, tapi hormat cikgu pun penting, hormat para ulama pun penting. Maka di antara guru yang membentuk mental, yang membentuk keyakinan, yang membentuk karakter Muhammad Al-Fatih namanya Syekh Syamsuddin. Yang serba putih ni tuan-tuan. Dia inilah yang motivate Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga banyak sejarah yang luar biasa, pelik tapi benar dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika nak tawaf Konstantinopel kerana motivasi daripada Syekh. So jangan anda merasakan cerita Al-Fatih adalah cerita kehebatan Al-Fatih semata-mata. Tidak. Ada ulama yang digelar Al-Fatih Al-Ma'nawi, Al-Fatih yang sebenar. Sebab kalau dia tak ada, Sultan Muhammad mungkin kalah dalam pembukaan Konstantinopel. Tetapi kerana adanya Sultan ini, adanya Syekh ini, Syekh Syamsuddin ini, dia ini, saya dah pergi ke makam beliau di Gaynum, Turki. Saya pergi ke makam beliau di Gaynum, Turki, di makam beliau Syekh Syamsuddin. Dia ni keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Syamsuddin ni adalah ulama Syria. Dia keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Saya semalam program dengan Habib Najmuddin. Sebenarnya saya tolak jemputan tu sebab datang lewat sana, iaitu lebih kurang pagi tu dapat jemputan untuk ganti satu panel lain untuk bergabung dengan Syekh Habib Najmuddin, ya, daripada Yaman. Orang Malaysia yang mengaji di Yaman lama. Tapi saya terima juga sebab saya rasa kita kena rapat dengan orang saleh. Walaupun mungkin dari sudut keilmuan beliau tidaklah setara profesor-profesor universiti, tapi bagi saya ulama-ulama ini, mereka mungkin dekat dengan Allah. Doa mereka mustajab, mereka soleh, mereka menjaga diri daripada maksiat. Maka sebab itu masjid ini pun kena dekatkan jamaahnya dengan orang-orang soleh. Setakat ada ilmu tinggi belum tentu. Ilmu tinggi penting, faqih penting, soleh lebih penting. Kerana syekh ini tuan-tuan, kayak ni syekh ni, subhanallah, saya tak tahulah saya nak kata fakta ataupun tidak, tetapi apa yang saya baca bukan sumber yang picisan. Yang saya baca Profesor Ali Inalcik, sarjana Turki, dia kata apa? Syekh Syamsuddin ini dia bermimpi ketika tentera Islam kalah teruk di bahagian laut ketika nak tawan Konstantinopel pada zaman Al-Fatih itu. Al-Fatih ketika nak tawan Konstantinopel, tentera laut dia kalah teruk sampai orang Kristian bu sama dia. Maknanya tentera Kristian memalukan orang Islam. Kamu nak tawan Konstantinopel, kamu tak belajar kepada datuk moyang kamu dulu yang telah gagal. So Al-Fatih dalam keadaan lemah semangat tuan-tuan. Tetapi Syekh ini bermimpi. Ini dinyatakan oleh Profesor Ali Inalcik, sarjana Turki. Saya tak suka cerita Al-Fatih petik daripada sumber yang tak bergaulkan. Tuan-tuan kalau nak kaji Al-Fatih
dari mana? Di Turki. Jangan ambil daripada sumber Arab. Apa tak habis sumber Melayu? Kena tanya dari mana cerita ni. Kena pastikan cerita-cerita pelik yang pernah anda baca tentang Al-Fatih ini ada sumber. Risau ia adalah cerita yang ada-ada. Tetapi bila saya baca Profesor Inalcik, sarjana Turki, digelar sebagai Abu Hurairah bagi cerita-cerita kerajaan Osman, sebab ketepatan dia meriwayatkan cerita-cerita tentang Kesultanan Osmani. Dia kata Syekh Syamsuddin mimpi ketika tentera Islam kalah. Dia mimpi tentera Islam tetap akan menang. Sebab itu dia tulis surat. Kalau tuan-tuan nampak surat tu, surat yang saya ada di sebelah kiri itu gambar saya dengan surat Syekh Syamsuddin. Dia tulis kepada Sultan Muhammad ketika Sultan Muhammad Al-Fatih tengah lemah semangat, dan surat itu telah membakar semangat Sultan Muhammad Al-Fatih. Nampak tak api keluar tu? Membakar semangat Al-Fatih. Surat sepucuk selai je, tapi membakar semangat Al-Fatih. Dan Al-Fatih terkejut. Ya Allah, aku punya tentera kalah teruk, tapi Syekh kata kita akan menang. Subhanallah. Tuan-tuan, benda ni dia tidak memerlukan anda ada PhD tau untuk bermimpi. Dia memerlukan anda punya kesolehan, amalan, tahajud tak tinggal, doa pada Allah memanjang. Akhirnya Allah bagi firasat pada orang-orang beriman. Jangan kita remehkan kedatangan orang-orang soleh ke masjid kita. Meskipun dia pidato tak adalah mantap sangat, tak ada PhD pun, jangan jemput orang based on that. Jangan jemput orang based on celebrity. Tidak. No. Masjid kena utamakan kesolehan. Maknanya orang yang wara, merendah diri. Siapa tahu dia angkat tangan doa, semua doa tuan-tuan dimustajabkan Allah. Siapa tahu? Sebab Syekh Syamsuddin, gambar tadi pun dia tengah berdoa kan? Gambar tadi pun dia tengah berdoa, dan dia bermimpi Allah akan beri kemenangan. Maka terbakarlah semangat Al-Fatih, ya? Terbakarlah semangat Al-Fatih. Maka terjadilah peristiwa 70 kapal digerakkan di atas bukit Galata dalam hanya satu malam. Peristiwa itu terjadi supaya sahaja tentera Islam kalah teruk dilawan. Tuan-tuan cuba fikir, kita tengah kalah teruk, tengah down, musuh-musuh Allah sedang memalukan kita. Tiba-tiba tak sampai 48 jam dapat arahan daripada Sultan yang berpidato dengan mantap, mengatakan, aku mengarahkan kalian untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana manusia, di mana kita tidak akan biarkan lagi kapal-kapal laut kita ini diserang oleh orang Kristian. Kita akan bawa kapal ini merentasi bukit Galata. Jangan beri alasan pada saya yang kamu tidak boleh melakukannya. Kita akan boleh melakukannya seandainya kita beriman pada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau based on logic, memang tak boleh berjaya. Sebab tak ada cerita orang pernah berjaya melakukan 70 kapal pindah ke bukit 5 km satu malam. Logik kata tak boleh, tetapi iman kata boleh. Kalau kita beriman memang boleh, sebab 300 menang ke atas 1000. Logik tak? Tak logik. 1000 menang ke atas 3000. Logik tak? Tak logik. 1000 menang ke atas 3000. Logik tak? Tak logik. 3000 menang ke atas 10,000. Tak logik. 3000 menang pada 100,000 peperangan Mu'tah. Lagi tak logik. Tapi Allah tidak based on logik. Allah nilai beriman ke tidak. Kalau kamu beriman, aku bantu. Dan bila Allah bantu, tidak ada orang boleh menghalang bantuan ini. So pindah kapal itu berjaya dilakukan oleh tentera Al-Fatih. Sebab tidak boleh dinafikan faktor Syekh Syamsuddin sebagai ideolog dia, motivator dia, dan orang soleh yang bersama dengan dia. Sebab itu ya, kita kena kita kena dekatkan anak kita dengan orang-orang soleh. Anak baru lahir, yang tahnikan itu biarlah ustaz-ustaz yang soleh, supaya ada keberkatan pada anak itu nanti, insya-Allah. Yang ke-8, boleh tuan-tuan sedikit lagi. Pastikan bilik anak kita penuh dengan wawasan-wawasan masa depan.
dia ada masalah gender atau dia lembut awam, tidak sama sekali. Bunga ros, saya nak tanya, bunga raya simbol kepada Malaysia, setuju? Kan? Bunga kebangsaan kita, bunga kebangsaan Konstantinopel, apa dia? Bunga kebangsaan Konstantinopel, bunga ros. So budak ni dibesarkan dengan bunga ros, tetapi bukan dia jadi mak bunga. Dia nampak bunga ros, this is Konstantinopel, I will conquer it. Saya akan menyentuh Konstantinopel. Saya akan pastikan Konstantinopel ini dimiliki oleh umat Muhammad dan saya akan menukarnya menjadi taman-taman syurga. Saya tidak akan bawa peperangan yang mencahamkan manusia-manusia non-Muslim, tidak. Saya akan berikan taman-taman yang lebih baik kepada non-Muslim di sana. Sebab itu pederi di dalam Konstantinopel, pederi Konstantinopel membawa ucapan terkenal ketika Muhammad Al-Fatih mahu menyerang Konstantinopel. Pederi kata, wahai Maharaja Konstantinopel, tolong berdamai dengan Sultan, sebab kami dapat merasakan keadilan pemerintahan orang-orang berserban daripada kamu. Keadilan yang beliau bawa orang-orang Turki jauh lebih baik daripada apa yang Maharaja boleh tawarkan kepada kami, sebab Maharaja waktu itu sangat zalim, ya. So itu bunga ros, tuan-tuan, maksud bunga ros. Maksudnya saya sangat menyarankan dalam bilik anak mesti ada globe dunia yang boleh pusing. Tolong tuan-tuan, ataupun peta dunia, supaya anak tu ada jiwa besar, jangan jiwa kecil. Kita dilahir sebagai khalifah, tiba-tiba peta dunia tak ada dalam bilik. Apa cerita? Kita bukan nak Islam kat Malaysia je. So biar dalam bilik anak kita, bilik kita, rumah kita ada globe, ada peta ni. Sebab Al-Fatih sejak daripada kecil membesarkan peta. Di tangan kiri yang peta, di tangan kanan yang Quran. Tak pernah miss dua ini. Quran, hamba Allah, peta, khalifah Allah. Kita bukan dilahirkan hanya untuk solat dan beribadah saja. Kita dilahirkan untuk jadi pemimpin-pemimpin dunia, sebarkan keadilan Islam ke seluruh dunia. Yang kesembilan, anda hantarlah ke sekolah bagus macam mana sekalipun, dengan teknik macam mana sekalipun, beri perhatian pada guru-guru mereka. Kepribadian guru sangat penting berbanding silibus, berbanding sekolah. Hantar masuk SPP sekalipun, belum tentu anak akan jadi baik. Hantar ke mahal tahfiz sekalipun, belum tentu anak akan jadi baik. Baik tak baik nombor dua, tetapi isunya adalah kita ambil berat ke tidak air tangan siapa yang sentuh anak saya ketika saya bekerja. Beri perhatian dengan serius. Siapa guru ini? Adakah guru ini menutup aurat? Adakah guru ini? Maknanya kita jangan duk salahkan guru yang tak tutup aurat tu. Kita kena pilih guru yang terbaik sekiranya boleh dibuat pilihan. Sebab Al-Fatih dibariskan oleh guru-guru yang sangat hebat, yang mendidiknya dengan akhlak dan keilmuan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, alhamdulillah, tempat 49, yang terakhir tuan-tuan, subhanallah, besarkan anak-anak kita dengan otak kanan. Otak kanan ni boleh google balik nanti. Otak kanan ini namanya imajinasi. Otak kanan ini namanya lukisan. Otak kanan ini namanya warna. Otak kanan ini namanya muzik. Otak kanan ini namanya artis, lukis. Otak kanan ini otak kanan. Otak kiri apa dia? Fizik. Otak kiri ni apa? Baca. Otak kiri ni apa? Matematik. Otak kiri ni apa? Teori. Tapi otak kanan dah ramai kita mengabaikannya. Otak kanan inilah membabitkan hantar anak anda masuk kelab pantun, bersyahir kat sekolah, sajak, sertai pertandingan dialog lucu. Saya dulu kecil-kecil di sekolah lah dulu sentiasa join benda macam ni. Kalau setakat otak kiri dapat straight A sebab hafalan, mudah balik kat dewan peperiksaan, tak cukup. Sebab Al-Fatih, saya akan tunjukkan sekarang,
tangan ni, tuan-tuan tengok, bukan tanda tangan biasa tau. Pertama, tanda tangan yang beliau yang ada di sini adalah tanda tangan beliau ketika 15 tahun. Dia mula belajar tanda tangan dengan tanda tangan yang bukan tanda tangan biasa-biasa. Ini adalah tanda tangan beliau ketika 3 tahun sebelum beliau wafat. Yang ini umur 15 tahun, yang ini umur 47 tahun. Sama, konsisten tanda tangan dia. Sejak daripada kecil dah dilatih. Apa maksud tanda tangan ini luar biasa? Sebab orang-orang sultan, mereka punya tanda tangan mesti menunjukkan size empire. Dia panggil Tughra. Cuba Google Tughra. Tughra ni maknanya tanda tangan sultan. Dia mesti menunjukkan size empire. Kalau tanda tangan makin besar, itu tandanya tanda tangan, itu tandanya pemerintahan sudah makin besar. Cuba bezakan tanda tangan Sultan Muhammad dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Lagi besar tu. Sebab saiz zaman Sultan Sulaiman itu lagi besar. Ya. Jadi ini semua membabitkan imajinasi, membabitkan lukisan otak kanan. Kemudian tengok otak kanan juga adalah anda kena belajar berbahasa. Bukan maksud saya belajar bahasa hafal. Dia otak kiri. Otak kanan ni belajar bercakap, belajar menyantuni. Ketika kecil dia belajar bahasa Greek. Bila dah besar, Al-Fatih fasih berbahasa Greek. Mana orang Kristian tak suka dengan dia? Sebab sikit-sikit dia bercakap, ni Umar, mana kau? Dia meraihkan dengan Muslim. Dan ini bukan sekadar meraihkan, dia memahami orang-orang Greek, orang-orang Konstantinopel, sebab bahasa Turki. Dan bukan sekadar satu bahasa, dia menguasai banyak bahasa. Dan beliau bersyair. Al-Fatih seorang penyanyi yang hebat, ya? Orang yang pandai bersyair. Anak itu biasanya pandai menyusun kata, dan orang ini biasanya pandai beradab. Wallahualam. Tuan-tuan, semoga 10 yang saya kongsikan ini mendapat manfaat untuk anda. Maka dengan tarbiyah inilah lahirnya pembuka kota Konstantinopel, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Besarkan anak-anak dengan wawasan yang jelas, biar dia ada peta dalam biliknya, supaya dia memandang masa depan dengan lebih serius, dan masa depan mesti dimenangi oleh umat Islam, bukan lagi di tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf pada tuan-tuan kerana sampai terlambat dan kemudian kena berangsur sekarang.